Dan kita mulakan dengan ayat surah Al-An'am. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Demi masa semuanya manusia ini dalam kerugian kecuali mereka yang beriman dan beramal soleh serta berpesan dengan kebenaran dan berpesan dengan kesabaran. Inilah sebagai matlamat perjuangan sepanjang zaman. Siapa yang beruntung ialah mereka yang beramal soleh dan melakukan beriman dan beramal soleh. Dan kita di atas muka bumi ini Allah uji kita sebagaimana diujikan orang terdahulu. Sebagaimana dalam surah Al-Mulk Allah mengatakan allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Surah Azim. Dan dialah yang menciptakan kematian dan kehidupan supaya dia menguji kamu. Siapakah dan kamu yang paling baik amalannya, dan dia Maha Al-Ghafur, Maha Perkasa lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun. Setiap kita akan diuji dulu dan kini. Dan tuan-tuan, apakah kita berpegang kepada hakikat yang diturunkan Allah untuk memakmurkan bumi ini? Dan sebagaimana pelajar di Dewan Perkayasaan, kita juga dalam Dewan Perkayasaan. Kita diuji dan rujukan kita Al-Quran untuk memakmurkan bumi ini. Dan oleh itu kita lihat setiap kita akan diuji oleh Allah. Hidup ialah perjuangan. Dan dalam konteks ini Luqman Al-Hakim pernah nasihat anaknya bahawa hidup adalah perjuangan. Kata Luqman Al-Hakim, ya bunayya, inna zahaba yujra bin nar, wahai ananda, sesungguhnya emas yang berkilau itu dibakar oleh api. Wal amru soleh yujra bil bala, dan hamba yang soleh diuji dengan bala. Iza fa idza haballahu qauman ibtalahum, sekiranya Allah cintakan satu kaum, Allah uji mereka. Wa man radiya falahu ridha, dan siapa yang redha dengan ujian Allah maka Allah redha padanya. Wa man sakhata falahu sakhata, dan siapa yang murka dengan ujian Allah maka Allah murka padanya. Itulah nasihat yang diberikan oleh Luqman Hakim kepada anaknya, bahawa hiduplah perjuangan. Dan khusus pada hari ini tuan-tuan, kita lihat perjuangan orang terdahulu. Dan saya diminta untuk oleh masjid untuk membincangkan tentang tokoh Makilau yang berjuang menentang penjajahan, dan kita menyaksikan perjuangan mereka. Perjuangan Makilau ialah perjuangan yang bukan isolated, bukan terpencil, tetapi dia adalah rangkaian segala ulama serantau yang berpusat Makkah. Barangkali inilah yang tidak dihubungkan oleh kondisi sejarah kita, bahawa perjuangan Makilau ialah perjuangan sejagat serantau yang bermula Suruhan Jahat ini diseru di Mekah. Dan siapakah guru Makilau dan juga ayahnya ialah Tok Gajah, dan juga pejuang Datuk Mahaman, Mak Lela dan kaum mereka. Mereka ditiup roh daripada Mekah. Ulama kita di Mekah seperti Syekh Ahmad Al-Fadhani, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan Tokku Paruh yang berada di Mekah, yang meniupkan jihad terhadap penjajah. Dan sekarang Makilau difilmkan. Barangkali itulah maksud masjid menjemput saya pada malam ini, ialah untuk melihat perbincangan yang sedang rancak dijalankan. Dan untuk itu saya minta maaf banyak-banyak sebab saya belum melihat filem yang dimasukkan. Dan apa yang saya sebutkan di sini ialah sebahagian daripada sejarah yang dilalui oleh ulama kita sepanjang zaman dalam penentangan terhadap penjajah. Kita lihat filem ini telah berjaya dan dilakonkan oleh pemuda-pemuda kita yang untuk mengembalikan semula semangat perjuangan yang telah semakin pudar semakin hari. Apabila kita dilanda oleh kemajuan, barangkali kehidupan perjuangan telah dilupai oleh generasi sekarang, dan mereka telah menunjukkan filem ini barangkali untuk tujuan mengembalikan perjuangan dalam suasana moden hari ini. Dan kita lihat perjuangan ini filem ini telah memakan 1 juta wang, tetapi pulangannya cukup lumayan. Barangkali inilah filem yang sangat berwibawa sehinggalah dapat mengutip puluhan juta dalam masa yang singkat, dan dipuji oleh setiap yang mengkajinya atau melihat. Dipadangkan bagaimanakah layar perak ini dipadangkan daripada sejarah yang sebenarnya. Tetapi sayang tuan-tuan, saya tidak dapat tunjukkan gambar-gambar yang saya pilih di sini. Ini sebab kabel LCD, sebab saya berguna tadi tengah hari di
di satu masjid, tapi tidak masih okey, tetapi masalah kabel daripada untuk saya tunjukkan di sini. Tuan-tuan saya hormati, kita lihat Tok Gajah ialah ayah kepada Mak Kilau. Perjuangannya ialah Datuk Bahaman, dan mereka diutus seorang guru daripada Mekah. Guru ini bernama Syekh Osman Senik. Syekh Osman Senik ialah seorang ulama besar yang diutuskan oleh ulama Mekah supaya membimbing pemuda-pemuda Pahang untuk berjuang menentang penjajah. Penjajah ketika itulah British di Melaya dan Belanda di Jawa dan Sumatera. Syekh Osman Senik ini ialah seorang ulama besar yang kemudiannya berasal daripada Kelantan, Kampung Pendik. Oleh kerana Pahang ketika itu tidak ada ulama yang berwibawa, maka diangkat tokoh ini untuk dibawa ke Pahang, dilantik menjadi mufti Pahang, dan selain pada itu membimbing pemuda-pemuda Pahang perjuangan untuk menentang penjajahan. Maka Syekh Osman Senik telah membuka gelanggang silat selain daripada pengajaran tentang akidah, tentang syarah, ialah ilmu pertahankan diri. Maka Datuk Bahaman ialah anak latihannya, begitu juga dengan Mak Kilau dan ayahandanya, iaitu Tok Gajah, Mak Lela, dan tokoh-tokoh perjuangan yang sedang kita bincang sekarang. Dan kita lihat ketika itulah Pahang telah dimasuki oleh penjajah, dan itulah Nasara yang tidak pernah berbahasa hati dengan umat Islam. Ketika itu Raja Sultan Pahang ialah Sultan Abdullah. Ketika perjuangan bermula, British telah masuk ke istana Pahang, dan Raja Sultan sebelumnya telah meninggalkan istana dan meninggalkan penggantinya ialah Sultan Abdullah. Maka sangat dibimbangi Sultan Abdullah berpihak kepada British. Mak Kilau Datuk Bahaman memanggil sultannya supaya bersumpah. Wahai tuanku, malam ini kita bersumpah bahawa kita sama-sama menentang British. Dan sekiranya tuanku belok dalam perjuangan ini, maka yang kami tentang ialah tuanku. Sultan Abdullah, mari kita bersumpah malam ini bersama pendekar yang akan menentang penjajah, dan dengan minum air ini asin ini, mari kita sama-sama minum, kata Datuk Muhammad dengan Sultan Abdullah. Ada gambar Sultan Abdullah di sini, tapi saya dapat untuk tunjukkan kepada tuan-tuan, dan mereka telah bersumpah. Perjuangan diteruskan. Oleh sebab itu kita lihat British telah masuk. British telah masuk, dan perjuangan mereka lah perjuangan sejagat, serantau. Mereka telah menentang British dengan darah dan air mata. Perjuangan mereka yang ditiupkan roh jihad di Mekah, disalurkan ke Jawa, disalurkan ke Sumatera, disalurkan di Mindanao, disalurkan ke Borneo, disalurkan ke Pahang, disalurkan ke Terengganu, disalurkan ke Kelantan. Dia bukan satu perjuangan yang terpencil, dia adalah perjuangan yang serentak. Dan di sinilah kita lihat British telah melihat perjuangan penentangan yang hebat ini. Dan dalam satu perjuangan, saya telah lihat dalam filem ini, dalam sejarahnya, Mak Kilau bersama dengan kumpulannya, perjuangannya telah menyerang British di Kuala Lipis, di Kampung Budu. Tuan-tuan lihat sekarang ada estate Budu. Di situlah terjadinya peperangan yang hebat. Dengan berani mereka telah menentang British, dan British hampir kalah. Dan polis Inggeris mengambil tentera daripada India sebagai tentera tambahan untuk menentang pejuang-pejuang yang ditiupkan rohnya di Mekah ini. Dan mereka bertempur, dan akhirnya pejuang-pejuang ini telah berundur kerana kekuatan British lebih kuat pada mereka. Dan guru mereka ialah Osman Senik, ialah mufti yang sentiasa menyerukan roh jihad. Perjuangan ini bukan perjuangan untuk semata-mata cukai, tetapi perjuanganlah di atas jihad yang telah fatwakan oleh ulama besar kita di Mekah. Ulama besar kita di Mekah, Syekh Ahmad Al-Fatani, yang tuan pelajar kitabnya sampai sekarang, Syekh Faridah dia sebut, Faridul Faraid, itulah karangannya, telah membuat fatwa bahawa setiap raja di alam Melayu harus pertahankan dengan darah dan air mata. Perjuangan ini adalah perjuangan jihad, dan murid mereka yang bernama Haji Osman Senik inilah yang menjadi wakil kepada ulama di Mekah untuk perjuangan di Pahang. Dan tuan-tuan, perjuangan diteruskan. Mak Kilau dan Datuk Bahaman terpaksa berundur ke Terengganu.
kerana serangan daripada British cukup hebat. Kekuatan British tidak akan bertambah kuat sekiranya tidak ada pembelot. Tidak ada kaki tali barut daripada orang Melayu sendiri. Orang Melayu sendiri menganggap perjuangan jihad ini sebagai perjuangan pemberontakan sebagaimana disebut oleh British. Maka dalam konteks ini, pejuang daripada Pahang tidak dapat bertahan di Pahang, lalu mereka berundur ke Terengganu. Di sana ada ulama kita besar. Ulama kita ialah Tok Kupala ataupun Tuan Syed Amraman Al-Durasi yang menjadi penasihat kepada Sultan Terengganu ketika itu. Dan kita kena ingat bahawa Tok Kupala ialah ulama besar yang pernah berada di Mekah, yang merancang untuk menentang Belanda di Sumatera, Jawa, merancang untuk menentang Amerika di Filipina, merancang untuk menentang Inggeris di Sarawak, merancang untuk menentang British di Tanah Melayu. Dan itulah ulama kita yang besar di Mekah, termasuklah Syekh Nawawi Al-Bantani, Syekh Ahmad Batani dan Syekh Tok Pakuh inilah yang menjadi kekuatan umat Islam di Mekah. Maka tentera mereka lah yang balik untuk bertempur dengan musuh Allah ini. Dan ketika itu ialah Presiden British yang dihantar ke Pahang bernama Hugh Clifford. Dan dalam pemberontakan tersebut, di dalam perjuangan tersebut, Clifford telah menghantar 252 orang untuk mengejar Mak Kilau bersama dengan kumpulannya. Tapi sayang tuan-tuan, kita lihat bagaimanakah orang Melayu mengkhianati perjuangan yang suci ini. Daripada 252 orang tentera yang dipimpin oleh British ini, 190 orang ialah tentera Melayu. Melayu sedang bersama dengan British untuk menyerang pejuang-pejuang yang hakiki, iaitu Datuk Bahaman, Mak Kilau dan kumpulan mereka. Sayang kita lihat Melayu sentiasa menjadi pengkhianat dalam perjuangan. Melayu sepanjang sejarah mereka menjadi pengkhianat dalam perjuangan. Dan benar-benar dalam perjuangan di Pahang kita dapat saksikan mereka telah belot dan mereka bersama dengan musuh Allah untuk menentang pejuang-pejuang yang diberikan fatwa oleh ulama Mekah. Tok Kupala ialah ulama besar yang menjadi penasihat kepada Sultan Terengganu, Sultan Zainal Abidin ketiga ketika itu. Dan Sultan Zainal Abidin ketiga diberikan amanah yang penting oleh ulama kita di Mekah, iaitu Syekh Ahmad Batani. Dengan apa cara sekalipun, tuanku harus pertahankan Terengganu supaya musuh Allah tidak dapat masuk ke Terengganu. Sebab saya dengar kata Syekh Ahmad Batani, Inggris telah masuk ke Selangor, Inggris telah mengkhianati Selangor, mereka telah menjajah bumi Selangor. Dan Syekh Ahmad Batani telah menghantarkan muridnya yang terkenal untuk menjadi mufti Selangor. Dan tuan-tuan, apabila murid daripada Syekh Ahmad Batani sampai ke Selangor, Selangor telah terjajah oleh British. Sayang, dan demikian juga Perak telah lebih awal. Maka kata Syekh Ahmad Batani, Terengganu harus dipertahankan dengan apa cara sekalipun. Darah harus dipertahankan, dihalirkan di Terengganu supaya British tidak dapat masuk Terengganu, sebab Pahang telah dimasuki oleh British. Perak telah dimasukkan oleh British. Selangor telah dinodai oleh British. Negeri Sembilan telah dijajah oleh British. Sekarang mereka masuk ke Pahang. Dan Terengganu, Kelantan harus dipertahankan. Demikian juga petani harus dipertahankan. Maka ulama kita di Mekah telah menghantar wakil mereka supaya sama-sama berjuang untuk pertahankan tanah air, sama ada di Filipina ataupun di Jawa, Sumatera, mereka daripada satu kumpulan yang sama. Dalam konteks ini tuan-tuan, tugas yang diberikan oleh Sultan Osmaniyah, ketika itu kita berada di bawah Osmaniyah, Sultan Osmaniyah memberikan tugas kepada Syekh Ahmad Batani sebagai wakil daripada Baginda, ialah untuk melantik seorang khalifah yang bakal menjadi khalifah di alam Melayu ini. Dan mereka calonkan Sultan Zainal Abidin ketiga sebagai calon khalifah kita, yang akan merangkumi Kelantan, Terengganu, Kemboja dan Petani sebagai sebuah negara. Kemudian dikembangkan ke Pahang, ke Selangor, dan kemudian masuk ke Petani dan juga sebahagian daripada Kemboja. Kemudian masuk Sumatera, Jawa, Riau, dan seluruh alam Melayu ini harus di bawah seorang khalifah. Calonnya ada 3.
Pertama ialah Sultan Zainal Abidin ketiga Terengganu, Sultan Mansur Kelantan, dan Raja Ali Kelana Riau. Tiga-tiga ini diasuh di Mekah. Mereka diasuh di Mekah sebagai pejuang-pejuang yang bakal berjihad di bumi ini. Jadi perjuangan Mak Kilau bukan perjuangan sendirian, tetapi sebagai satu seluruh rangkaian di seluruh alam Melayu. Dan Mak Kilau sempat berguru dengan Tok Palu, ulama besar yang menjadi penasihat kepada Sultan Zainal III, dan mereka telah mempamerkan permainan silat yang terbaik ketika itu barangkali. Dan kisah-kisah tentang keramatnya Tok Palu ini sangat terkenal, dan beliau ialah keturunan Rasulullah daripada Sayyidina Husain bin Ali radhiyallahu anhu, dan dialah yang telah menjadi penasihat penting kepada Raja Melayu. Dan oleh itu di Mekah, Syekh Ahmad Patani menjadi pengasuh pada seluruh Raja Melayu di Jambi ataupun di Riau ataupun di Jawa ataupun di Tanah Melayu. Penasihat besar kita di Mekah ialah Syekh Ahmad Patani, dan setiap pergerakan di alam Melayu dikawal daripada Mekah. Ini yang tidak dinyatakan oleh pengkaji sejarah. Di antara murid tokoh-tokoh Palu selain daripada Mak Kilau dan selain daripada Sultan Zainal Abidin ketiga ialah Syekh Haji Abdul Rahman Limbong, dan perjuangan yang dilakukan oleh Haji Abdul Rahman Limbong di Terengganu cukup hebat, dan ini semuanya tinggal dalam kenangan. Tetapi sayang, apabila kita merdeka, semua ulama kita ini dipinggirkan dan diberikan kemerdekaan kepada mereka yang tidak berjuang sama sekali. Perjuangan darah air mata yang dilakukan oleh ulama kita tidak dikenang apabila kita mencapai kemerdekaan. Dan tiga tokoh besar Terengganu, iaitu Haji Abdul Rahman Limbong, Tok Guru Haji Abbas, dan juga Tokoh Palu ialah tiga pejuang yang diturunkan daripada Mekah. Ini yang tidak disebut dalam sejarah kita. Mereka telah diberikan amanah ijazah perjuangan selepas mereka diserahkan dengan amanah zikir dan tarekat yang muktabar untuk mereka hayati sepanjang perjuangan ini, dan mereka berjuang di atas jihad. Apabila perjuangan ini dihalau ataupun dikejar oleh British daripada Pahang masuk Terengganu, maka terpaksalah Mak Kilau dan juga kumpulannya berundur ke Kelantan. Di Kelantan mereka dilindungi oleh Sultan Mansur. Sultan Mansur ialah Raja Kelantan yang paling adil sepanjang sejarah Kelantan. Tapi sayang, hayat baginda sangat-sangat singkat. Baginda ialah murid kepada Syekh Ahmad Patani di Mekah, dan dipesan kepada Sultan Mansur bahawa British sudah merancang untuk masuk Terengganu dan Kelantan. Sediakan pahlawan-pahlawan Kelantan untuk menentang British, sebab kelihatannya British sudah hampir masuk ke Kelantan dan sekarang sudah berhajarela di Pahang, sedangkan sebahagian orang Melayu bersama dengan British. Mereka menjadi tentera British, mereka menjadi kerani British, mereka menjadi ketua kampung British, mereka menjadi penghulu British yang menjadi spy British, dan inilah musuh kepada perjuangan ulama kita. Tetapi sayang, sebahagian daripada temoyang kita, mereka terperangkap dalam perjuangan menentang agama Allah. Tuan-tuan, di Kelantan, alhamdulillah, apabila Sultan Mansur telah memberikan amanah kepada pembesarnya, pejuang-pejuang ini harus dipertahankan dengan apa cara sekalipun. Lalu mereka diletakkan di Macang, satu kawasan yang kecil, dan diberikan perlindungan di situ oleh Sultan Mansur. Tetapi sayang, British telah sampai di Kelantan. British telah menawarkan emas yang banyak siapa yang dapat membunuh pejuang-pejuang ini. Di sini kita lihat pendekar yang diasuh oleh guru yang sama. Mereka telah belok dengan wang yang berkilau inilah yang menyebabkan mereka telah mengadakan konspirasi untuk membunuh Mak Kilau, Datuk Bahaman, dan Datuk Bahaman telah meninggal dunia di Terengganu ketika itu. Yang tinggal adalah Mak Lela dan lain-lain. Cara mereka membunuh Mak Kilau ialah dengan mengadakan jamuan dan letakkan racun dalamnya. Tetapi Allah telah selamatkan pejuang ini, dan mereka mengetahui bahawa mereka benar-benar ingin dibunuh oleh British. Lalu mereka mengatakan, sekarang kita berpisah. Kita membawa diri kita masing-masing kita bersumpah bahawa kita tidak akan memberikan identiti kita sebenarnya, dan kita menyamar sebagai orang lain. Sejak itulah mereka, apabila mereka mendapati bahawa tentera British sudah berada di mana-mana, pengkhianatan daripada orang Melayu berada di mana-mana, mereka tidak lagi
dapat meneruskan perjuangan secara berdepan, lalu mereka membawa diri masing-masing dalam perjuangan yang harus diteruskan. Tuan-tuan, itulah periknya perjuangan untuk menentang penjajah satu masa dulu. Sebahagian orang Melayu, termasuk Sultan mereka, bersama dengan British. Adapun Sultan Alauddin Shah Sultan Selangor yang dilatih di Mekah oleh ulama kita, baginda sangat-sangat alim. Dia sangat alim dan dia membaca khutbah sendiri di istananya, di Jubra. Dan dia juga dipesan supaya pertahankan negaranya daripada British, tetapi sayang, wahai Tuan Guru, kata Sultan Alauddin, negara kami telah dimasuki oleh penjajah. Oleh sebab itu, apa yang kami lakukan, kami tidak dapat menentang British. Kami tidak dapat menentang British, dan oleh situ kami harus, setakat ini kami harus diam, sebab apa yang ada di Selangor tidak dapat menentang British yang sangat kuat. Inilah kita lihat bagaimanakah sikap sebahagian pembesar kita, yang apabila kita tak menentang British yang hebat ini, kita seolah-olah berkecuali. Dalam konteks ini, di Kelantan, ketika yang sama, Tok Janggut yang dihantar daripada Mekah, Tok Janggut yang pernah menunaikan haji di Mekah, telah diasuh oleh ulama Mekah untuk menjadi panglima perang pejuang Islam di negara kita. Dia diberikan ijazah oleh Syekh Ahmad Fatani yang menjadi komando besar kita di Mekah. Setakat ini tidak ada siapa yang beritahu bahawa komando yang besar kita berada di Mekah ialah Syekh Ahmad Fatani, yang telah bekerjasama dengan Kerajaan Osmania untuk mengembalikan bumi ini daripada penjajahan Barat. Sama ada Amerika di Spanyol, ataupun di Filipina, ataupun Belanda di Jawa, ataupun British dalam Melayu. Dan kita lah perjuangan yang serantau, bukan perjuangan yang bersifat lokal ataupun tempatan, tetapi kita lah perjuangan yang serantau. Tok Janggut, tuan-tuan, diberikan tugas yang penting untuk pertahankan Kelantan daripada penjajahan British, tetapi British telah sampai. Selepas kemakatan Sultan Mansur yang menjadi murid kepada Syekh Ahmad di Mekah, maka Sultan Muhammad keempat telah membenarkan British masuk ke Kelantan. Dan inilah satu perkara yang cukup menyayat hati. Kelantan telah dimasuki oleh British. Sultan Jana ketiga yang berada di Terengganu berlayar ke Kelantan supaya Sultan Muhammad keempat tidak menerima British, sebab British lah musuh kita. Tapi sayang, British telah masuk Kelantan, membawa hadiah sebiji cermin mata sebiji. Hadiahnya sepasang kasut kulit dan sebiji kacamata. Itu hadiah British untuk Sultan Kelantan, yang akhirnya Kelantan terjajah. Kasutnya daripada England yang sangat cantik, orang Kelantan tak pernah pakai kasut secantik itu. Dihadiahkan pada sultannya. Dan sebiji cermin mata yang sebenarnya kanta. Apabila kita sudah tua untuk baca surat, kita harus membaca kanta. Kanta ini dipanggil cermin mata sebiji. Maka jatuhlah Kelantan dengan dua hadiah tadi. Sayang, separuh daripada tanah Kelantan diserahkan kepada syarikat British. Sultan Terengganu datang ke Kelantan untuk beritahu bahawa British adalah musuh kita. Tetapi Kelantan telah jatuh. Apabila bahtera kapal Sultan Terengganu sampai ke Kelantan, British telah menahannya supaya jangan bertemu dengan Sultan Kelantan. Dibimbang ada pembincangan yang untuk menentang British, tetapi itulah sejarah malam. Tok Janggut yang berjuang di Pasir Putih ialah sebagai wakil ulama kita daripada Mekah, tetapi perjuangannya juga dibelotti oleh orang Melayu. Orang Melayu sendiri yang belok terhadap perjuangan ini. Dan apabila British tidak dapat bertahan di Kota Baru, mereka memanggil tentera daripada Singapura. Dan orang Melayu lah yang menangkap Tok Janggut. Sebenarnya tidak ditangkap. Tok Janggut tidak pernah ditangkap, tetapi yang ditangkap oleh orang lain yang disahkan telah dibunuh oleh British, tapi sebenarnya tidak dibunuh Tok Janggut. Sebab ketika mayat Tok Janggut dibawa ke istana dan supaya dicamkan, maka Tok Kenali yang juga murid daripada Syekh Ahmad Fatani daripada Mekah kembali, dan dia mengatakan dalam bahasa Tok Kenali, ini bukan bahasa, ini bukan bahasa, maksudnya ini bukan Tok Janggut. Dan dengan otoriti Tok Kenali, ulama besar yang dilatih di Mekah oleh ulama kita, mengakui yang mati itulah bukan Tok Janggut tetapi orang lain. Tok Janggut dibawa ke Macang, dan kita lihat tadi Mak Kilau juga dibawa ke Macang. Apakah hikmahnya Macang sebagai satu tempat pertahanan
perjuangan yang tidak diketahui oleh British sampai hari ini. Dan mereka berkumpul di Macang, tetapi sayang tentera British telah begitu kuat sehingga mereka harus bersurai dan membawa perjuangan secara individu. Ketika itu petani telah dibeluti oleh British. Petani yang dipunyai oleh Raja Melayu telah dibeluti oleh British bersama dengan Siam. Siam dengan British berpakat supaya negara Melayu ini diserah pada British dan petani diserah pada Siam. Win-win situation. Dan oleh sebab itu terjajahlah petani kita buat selama-lamanya sampai hari ini. Petani sebuah negara besar kita telah terjajah oleh Siam disebabkan angkara British yang memberikan petani percuma kepada Siam, dan itulah sejarah malam negara kita. Selepas kita merdeka, kita kehilangan Singapura, kita kehilangan petani, kita kehilangan Kamboja, dan kita kehilangan Champa. Champa telah diambil oleh Vietnam, sekarang Champa menjadi Vietnam. Itu bumi kita yang asal, ialah Champa. Disitulah perjuangan kita yang begitu lama, selama 700 tahun kita pertahankan Champa, tetapi akhirnya kita kalah. Orang Melayu ialah orang yang kalah. Dalam sejarah perjuangan kita sentiasa kalah disebabkan oleh pengkhianat daripada dalam. Sama ada di Melaka, ataupun di petani, ataupun di Kamboja, ataupun di Champa, kekalahan orang Melayu disebabkan oleh orang Melayu yang jadi tali baru kepada musuh kita. Demikian juga di petani. Sebahagian daripada orang Melayu menyembelahi Siam dengan sebab tawaran yang diberikan oleh mereka, sehingga akhirnya petani telah tergadai sampai hari ini. Sayang sama sekali negara umat Islam ini yang telah tergadai satu demi satu. Perjuangan diteruskan, dan perjuangan bukan bersifat lokal tetapi dijuangkan oleh seluruh ulama kita yang berada di Mekah, dan kader-kader mereka lah dan panglima-panglima mereka lah yang dihantar ke Tanah Melayu sebagai perjuangan yang sebenarnya, tetapi perancangan diadakan di Mekah. Selepas kita semakin terdesak, maka ulama kita berkumpul di Riau, berkumpul di Pulau Penyengat. Itulah sebagai pertahanan kita terakhir. Kita berkumpul di Pulau Penyengat untuk merancangkan serangan ke atas British, tapi sayang hampir keseluruhan sultan kita telah bersama dengan British. Hampir keseluruhan orang besar kita bersama dengan British. Mereka menjadi orang Melayu pula menjadi tentera British, sehingga ulama kita tidak dapat melakukan apa-apa. Apabila mereka sudah berbincang di Pulau Penyengat, bagaimanakah kita harus menentang British, sebab pembesar kita, bangsawan kita telah bersebati dengan penjajah, dan mereka sedang membentuk satu kumpulan lain untuk diserahkan kemerdekaan, bukan kepada pejuang yang sebenarnya. Tuan-tuan, saya ingin perkenalkan di Mekah, walaupun gambar tidak dapat saya tunjukkan di sini. Dan di Mekah ketika itu di bawah Kerajaan Osmaniyah, Kerajaan Osmaniyah lah yang menjadikan penaung kepada negara kita. Simbol Osmaniyah ialah Bulan Bintang, dan Osmaniyah telah jatuhkan oleh Yahudi dan British pada tahun 1924. Tetapi simbol Osmaniyah masih ada di Malaysia, iaitu Bulan Bintang yang ada di masjid kita. Ini menunjukkan bahawa kita pernah berada di bawah Osmaniyah. Bulan Bintang bukan simbol Islam, tetapi simbol Osmaniyah. Disitulah kita lihat gubernur kita yang dilantik oleh Osmaniyah, termasuklah ulama kita yang diketuai oleh Syekh Ahmad Patani. Syekh Ahmad Patani telah diberikan tugas yang penting untuk membebaskan alam Melayu ini daripada penjajahan. Tetapi dia terpisah di Mekah, dan pejuang-pejuang yang dihantar ke Filipina di Mindanao sedang berjuang, yang dihantar ke Jawa sedang berjuang, yang dihantar ke Sumatera sedang berjuang, sedangkan di Kelantan, di Terengganu, di Pahang sedang terbang-ambing sebab kekuatan British sangat kuat, sebab mereka mengambil tentera upahan daripada India. 3 orang ulama kita besar di Tanah Jawi, Tanah Haram. Pertama ialah Tok Paluh yang berpadu tenaga dengan Syekh Ahmad Patani di Mekah, dan Syekh Nawawi Al-Bantani yang orang Banten, Jawa. 3 inilah yang ditakuti oleh seluruh penjajah. Ketiga-tiga inilah yang punya murid yang sangat ramai, yang menyeru supaya perjuangan dengan darah dan air mata. Temui musuh dan kita harus istiharkan jihad, darah dan air mata. Itu sebab di Jawa, tuan-tuan, murid-murid daripada Syekh Nawawi Al-Bantani lah yang paling banyak menentang Belanda, dan murid daripada Tok Paluh lah yang banyak menentang British di Terengganu, dan murid-murid daripada Syekh Ahmad Patani lah yang banyak menentang Siam di Patani. Tuan-tuan, mereka ialah murid-murid kepada Mufti Mekah yang bernama Syekh Ahmad Zain Dahlan,
Dan Tok Paloh, Syekh Ahmad Fatani dan Syekh Bantan ialah murid kepada tokoh yang penting ini, dan rangkaian ini bermula di Mekah. Di Mekah, Syekh Ahmad Fatani menubuhkan persatuan yang disebut sebagai Persatuan Al-Fataniyah, yang mengumpulkan seluruh orang Melayu di Mekah dan Madinah supaya mereka bergabung tenaga untuk menentang penjajahan di Siam ataupun di Petani ataupun di Pahang ataupun di mana-mana saja seluruh alam Melayu. Dan khusus untuk Riau yang menjadi tempat tumpuan ulama kita, diutusnya seorang muridnya yang sangat terkenal, Raja Ali Kelana. Barangkali tuan-tuan tidak pernah dengar nama ini. Raja Ali Kelana ialah murid Syekh Ahmad Al-Fatani yang diutuskan ke Riau untuk membawa pemuda-pemuda menentang Belanda secara darah dan air mata dengan senjata, bukan dengan runingan. Tidak perlu runingan sekarang kita bertemu dan kita berperang. Itulah yang diseru oleh ulama kita Mekah. Dan mereka menubuhkan Jamiatul Rasyidiyah di Pulau Riau. Inilah kekuatan umat Islam kita yang masih ada di alam Melayu, iaitu yang berpusat di Pulau Riau. Tuan-tuan boleh melawat di Pulau Penyengat, kesan-kesan daripada perjuangan ulama kita masih kita saksikan. Sehingga Jawa sangat takut kepada Pulau Riau, khususnya Pulau Penyengat yang sangat kecil ini. Sebab disitulah perjumpaan ulama kita merancang untuk menentang British dan Belanda di alam Melayu. Dan di Indonesia, tuan-tuan, satu kumpulan telah ditubuhkan bernama Syarikat Islam. Syarikat Islam ditubuhkan oleh murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi ialah imam dan khatib Masjidil Haram. Tuan-tuan yang hormati, di antara ulama dunia yang paling alim, yang dijadikan sebagai imam dan khatib Masjidil Haram, ialah orang Melayu. Namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, orang Bukit Tinggi. Dan dia telah dilatih oleh Osmaniyah untuk menjadi imam dan khatib di Masjidil Haram, dan dialah mempertahankan ataupun menurunkan murid-muridnya. Tetapi tuan-tuan, murid-murid Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi mengambil sikap yang lunak. Mereka tidak berjuang dengan darah dan air mata, tetapi mereka berjuang dengan pen. Mereka berjuang dengan kebudayaan, tamadun kita, azanda. Dan itulah perjuangan seterusnya. Kita bagi ruang untuk azan dulu sementara kita sambung, InsyaAllah.
kita lihat Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dia mengambil pendekatan yang benar. Oleh sebab itu penentangan terhadap Belanda harus diadakan secara akademik ilmiah. Dia menghantarkan murid-muridnya ke Jawa supaya menubuhkan persatuan. Maka mula-mula sekali mereka tubuhkan persatuan Syarikat Islam. Syarikat Islam ialah satu persatuan untuk ekonomi asalnya, dan mereka boikot barangan daripada China dan British Jawa. Maka ketika itulah umat Islam telah mengumpul kekuatan ekonomi di Jawa, dipimpin oleh murid-murid yang dilatih di Mekah oleh Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Tuan-tuan ingat nama ini? Imam dan Khatib Masjidil Haram namanya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan murid-muridnya lah kembali ke Jawa, ke Sumatera, membentuk satu persatuan yang secara lemah lembut. Murid Syekh Ahmad Patani datang dengan pedang, dengan senapan. Murid Syekh Nawi Bantani balik dengan pedang dan senapan. Tetapi murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi balik dengan persatuan. Yang manakah lebih berkesan, tetapi setiap kita berjuang dalam bidang kita masing-masing. Maka apabila tubuhnya Syarikat Islam, dia mengambil simbol bulan bintang, iaitu simbol Osmaniyah, sebagai perjuangan yang ini sebagai rentetan sejarah yang bersambung pada Osmaniyah, ditubuhkan di Jawa. Di Jawa, tuan-tuan, persatuan ini telah menjadi satu force yang kuat, yang kemudiannya menjadi persatuan untuk menentang Belanda. Itulah kekuatan yang dilatih di Mekah, tuan-tuan, bukan bermula di sini, tetapi kebanyakan perjuangan di Tanah Melayu bermula di Mekah. Dan kekuatan ulama kita yang dilatih di Mekah ialah zikir. Zikir melalui tarekat inilah menjadi kekuatan umat Islam sepanjang perjuangan. Kita flashback ke belakang, di antara ulama kita besar di Mekah yang dilatih dalam tarekat ialah Syekh Abdul Rauf Al-Singkali, orang Aceh, yang membawa balik tarekat Syatariah yang masih wujud sampai sekarang. Kekuatan untuk menentang Belanda harus di dalaman, harus diisi dengan kekuatan jiwa, zikir dan tarekat. Dan di Mekah, tempat perjuangan ulama kita ialah berkumpul di Masjid Bilal. Masjid Bilal terletak di atas Bukit Jabal Abu Qubais, yang sekarang diratakan oleh kerajaan Saudi sebab mereka sangat benci kepada tarekat. Di situlah ulama kita berkumpul dan menunjukkan roh perjuangan di Mekah. Pusatnya lah Masjid Bilal yang sekarang sudah tidak ada. Di situlah guru-guru tarekat yang besar di Mekah menurunkan tarekat kepada kumpulan atau pejuang-pejuang di alam Melayu, supaya perjuangan bukan perjuangan dengan senjata semata-mata, tetapi harus perjuangan senjata dan jiwa. Dalam konteks ini, tokoh ulama kita yang penting di Mekah ialah antaranya Syekh Abdul Samad Al-Palamani, Syekh Ahmad Rashid Al-Banjari, Syekh Abdul Wahab Bugis, dan Syekh Abdul Rahman Jawa, ataupun dikenali sebagai Syekh Abdul Rahman Misri. Ialah orang Jawa yang sangat kuat kekuatan jiwa mereka yang digeruni oleh seluruh penjajah, dan mereka telah melantik pelajar-pelajar mereka. Di antara guru tarekat yang hebat di Mekah ialah Syekh Yusuf Tajul Khalwati yang menentang Belanda sepanjang hayatnya. Demikian juga dengan Syekh Ahmad Khatib Sambas yang juga berjuang melalui tarekat, perjuangan dengan pedang, bukan perjuangan dengan persatuan, tetapi satu kumpulan perjuangan mereka secara aman, iaitu melalui persatuan. Dan tuan-tuan, Syekh Daud Patani dilantik oleh Kerajaan Osmaniyah lebih awal daripada Syekh Ahmad Patani untuk menjadi wakil Osmaniyah di Mekah, khususnya untuk mengendalikan jemaah haji daripada alam Melayu. Dan gurunya ialah Syekh Abdul Samad Al-Palamani yang berjuang menentang Siam di Patani, dan dia telah gugur syahid di Patani, dan kepalanya dipotong oleh Siam, dibawa ke Bangkok, dan badannya telah dikebumikan di Chenok, di kawasan Narathiwat sekarang. Badannya terbiar dalam ladang getah yang terbiar di situ, dan kepalanya dibawa oleh Siam, sebab Siam sangat takut kepada Syekh Abdul Samad Al-Palamani, sebab dalam setiap ekspedisi tentera yang dipimpin oleh Syekh Abdul Samad Al-Palamani, sentiasa tentera Islam menang ke atas Siam, dan mereka sangat dendam dengan tokoh hebat ini. Lalu beliau telah terbunuh di tempat yang saya tadi. Kepalanya telah dipamerkan di Royal Museum of Bangkok,
dan sampai sekarang darah masih menitis daripada kepalanya. Itulah perjuangan Syekh Abdul Samad Al-Palwani. Tuan-tuan boleh melawat kuburnya di selatan ataupun di Naratibat sekarang, terbiak. Dalam konteks ini, inilah kuburnya. Saya tidak sempat tunjuk di sini, tetapi dalam slide ini insyaAllah saya akan beri slide ini sebab saya rakam kuliah malam ini. Boleh tuan-tuan boleh semak kemudian ke gambar yang saya masukkan di sini. Yang paling ditakuti oleh Belanda di Mekah ialah Syekh Nawawi Al-Bantani yang menulis tafsir Marah Al-Labid. Ini tafsir agung yang ditulis oleh orang Melayu. Syekh Nawawi Al-Bantani, ulama Jawa yang sangat hebat, yang sayang tetapi dia tidak dapat bahasa Melayu. Dia hanya dapat bercakap dengan Sunda, bahasa Sunda, dengan bahasa Arab. Itu sebab dia tidak terkenal di negara kita. Tetapi keilmuannya cukup hebat. Dan inilah yang ditakuti oleh Belanda, ditakuti oleh British dan ditakuti oleh Amerika. Seorang tua yang ditakuti sebab muridnya telah dihantar ke seluruh alam Melayu dan mereka mengamalkan tarikat yang berbagai. Dan di Jawa, tuan-tuan, Belanda telah menggunakan ulama kita, iaitu Al-Habib Osman bin Yahya Aqil, seorang alim keturunan Rasulullah. Tetapi sayang, tokoh ini bersama dengan Belanda. Setiap yang Belanda lakukan, dia cuba justify dengan ayat Quran. Dan dia adalah ulama besar yang sangat dihormati oleh orang Jawa, tetapi dia selalu berpihak kepada Belanda. Belanda melantiknya menjadi mufti Batawi, memberi gaji padanya, dan dia terpaksa tunduk kepada Belanda. Sayang sama sekali, tokoh inilah yang sangat dikesali di Mekah. Dan oleh sebab itu kita lihat terjadi polemik di antara tokoh ini, iaitu mufti Batawi yang bernama Al-Habib Osman Yahya Aqil ini dengan Imam Masjid Mekah, iaitu Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Sebab, wahai Tuan Syekh, kenapakah Tuan Syekh selalu berpihak pada Belanda sedangkan Belanda adalah musuh kita? Tuan-tuan, itulah sebahagian dari perjuangan. Dan Syekh Ahmad Patani yang diberikan tugas yang sangat kuat, yang sangat besar, iaitu untuk cantumkan antara Kelantan, Terengganu, Petani dan Kemboja dan membentuk khalifah yang pertama di atas di alam Melayu. Tetapi sayang, British dan Belanda telah mengetahui hasrat tersebut. Dan di Mekah, sebagaimana saya sebutkan tadi, Sultan Zainal Abidin ketiga dilatih bersama dengan Raja Kelana Ali untuk menjadi khalifah kita di alam Melayu ini. Tetapi sayang, perancangan ini tidak pernah berlaku sebab telah ditawan oleh British. Dan di Selangor, saya lupa sebut tadi, Syekh Ahmad Patani menghantar muridnya yang paling sayangi, iaitu Tengku Muhammad Zuhdi. Tengku Zuhdi inilah yang dihantar ke Selangor untuk menasihati Sultan Selangor supaya jangan sekali-kali British masuk ke Selangor. Tapi sayang, ketika Tengku Zuhdi sebagai mufti yang dihantar oleh Syekh Ahmad Patani sampai ke Selangor, Selangor telah dijajah. Sayang sama sekali. Dan perjuangan Tengku Zuhdi tidak dapat diteruskan dengan pedang, tetapi dengan ilmu. Itulah yang dapat dilakukan bersama dengan Sultan Selangor ketika itu. Dan amanah daripada Mekah ialah dengan pedang. Tetapi sayang, tidak dapat dilaksanakan di Selangor. Tok Paluh, tuan-tuan, telah bersedia untuk melantik Sultan Zainal Abidin ketiga sebagai khalifah kita. Dan mereka telah membentuk satu perlembagaan untuk negara ini yang bernama Itqan Al-Mulk. Adalah perlembagaan yang dirancang oleh Sultan, oleh ulama kita, termasuklah Tok Paluh, untuk membentuk perlembagaan pertama dalam pembentukan negara Islam di alam ini. Tapi sayang, ini semua perancangan tidak berjalan, tidak berlaku sebab British telah menguasai Terengganu sepenuhnya. Raja Ali Kelana telah kalah di Pulau Riau. Pertahanannya di Pulau Penyengat telah kalah. Dan dia telah lari ke Singapura, dilantik menjadi mufti Singapura kemudiannya, tetapi perjuangan tidak dapat diteruskan sebab ketika itu British telah menguasai Singapura sepenuhnya. Ulama kita yang berjuang, Tok Janggut telah dikejar oleh British di Kelantan. Dan kita lihat bagaimanakah Syekh Ahmad Patani diberikan tugas untuk mencetak kitab-kitab Jawi kita supaya selain daripada perjuangan darah air mata, maka ilmu harus dikembangkan. Di Mekah ketika itu diberikan satu percetakan yang bernama Percetakan Al-Miriyah Al-Kainat Al-Makkiyah yang dilantik Syekh Ahmad Patani untuk mencetak kitab-kitab supaya disebarkan alam Melayu. Dan tuan-tuan, inilah kitab kuning yang kita belajar hari ini ialah hasil daripada perjuangan Syekh Ahmad Patani. Dan antara kitab yang awal dicetakkan di sini di Mekah ialah Sabil Muhtadin yang ditulis oleh
Syekh Arsyad Al-Banjari, dan itulah kitab pertama yang dicetak di Mekah dan diedarkan ke seluruh alam Melayu sampai hari ini. Inilah berkat yang dilakukan di Mekah. Dan Tengku Mahmud Zuhdi Al-Patani dihantar ke Selangor, tidak dapat melakukan apa lagi sebab perjuangan sudah tidak dapat dilakukan dengan senjata. Maka Tengku Mahmud kekal menjadi mufti yang sangat berwibawa, menyeru orang ramai supaya dengan pengisian ilmu kembali kepada akidah yang benar dan syariah yang luhur, dan itulah yang dapat diseru oleh Tengku Mahmud Mahdi. Tengku Mahmud Zuhdi ialah bukan orang Selangor, tuan-tuan, dia orang petani. Yang di Selangor ketika itu tidak ada orang alim yang boleh menjadi mufti, terpaksalah dihantar seorang wakil daripada petani yang dilatih di Mekah, iaitu Tengku Mahmud Zuhdi Al-Patani, untuk menjadi mufti Selangor yang sangat berwibawa. Tuan-tuan kenang nama ini sampai hari ini. Dan di Kelantan, murid yang dihantar supaya menentang penjajahan ialah Tengku Mahmud, iaitu yang kemudian menjadi Datuk Perdana Menteri Kelantan dan ataupun sekarang jabatannya adalah Menteri Besar. Ini semua dilakukan di Mekah, tetapi sayang semuanya Kelantan telah terjajah ketika itu. Maka muridnya Haji Nik Mahmud tidak dapat melakukan apa-apa kecuali untuk melakukan tamadun ataupun pengisahan dalam konteks ilmu yang untuk dijadikan sebagai panduan orang tempatan. Selain itu, Syekh Muhammad Said juga dihantar ke Mesir supaya kembali ke tanah air untuk membawa ilmu dan tamadun. Yang kita dapat lakukan, ulama kita dapat lakukan selepas kita terjajah ialah untuk pengisian, dan inilah di antara perkara yang dilakukan oleh ulama kita lepas itu. Di Jawa mereka menubuhkan Muhammadiyah, di Kelantan ditubuhkan pengasuh. Tujuannya adalah perjuangan dengan pedang barangkali tidak boleh kita teruskan. Maka sekarang kita mulakan dengan ilmu, dan kita pengisian anak-anak tempatan dengan ilmu dan juga dengan tamadun. Maka inilah yang berlaku, tuan-tuan. Dan saya ingin sebut sedikit di antara murid kepada Syekh Ahmad Khatib Amin Langkawi di Mekah ialah Syekh Tahir Jalaluddin yang dilatih khusus dalam bidang falak. Maka Syekh Tahir Jalaluddin telah dihantar balik ke Riau untuk mengembangkan ilmu falak di Riau, tetapi dia dipanggil ke Singapura sebab ilmunya sangat berwibawa dan dia menjadi mengembangkan ilmu falak di Singapura. Kemudian Sultan Perak mendengar kehebatannya, menjemput Syekh Tahir Jalaluddin untuk menjadi mufti di Perak dan kemudian Pulau Pinang. Ilmu falak yang kita guna sekarang, tuan-tuan, daripada murid Syekh Ahmad Khatib ini, iaitu Syekh Tahir Jalaluddin, dan saya juga mempelajari falak daripada tokoh ini. Dan kita melihat anak bulan di negara kita, sebahagian daripada ilmu yang dikembangkan oleh ulama kita di Mekah, tuan-tuan. Di Indonesia, saya ingin sebut secara kasar, dua murid yang dilatihkan di Mekah ialah Syekh Hashim Asy'ari yang menubuhkan Nahdlatul Ulama, dan Syekh Ahmad Dahlan yang menubuhkan Muhammadiyah. Dua-duanya daripada murid Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi. Dan di Negeri Sembilan dihantarnya Syekh Ahmad Said yang menjadi wakil kepada Syekh Ahmad Patani di Negeri Sembilan. Di Kedah dihantarnya seorang lagi muridnya untuk menjadi mufti Kedah, dan Uwais Sulaiman namanya. Dan itulah usaha yang dilakukan di Mekah, ialah dengan menghantar murid-muridnya untuk jadi mufti dan supaya melakukan islah dalam perjuangan di masing-masing. Di Jawa, tuan-tuan, Kesatuan Syarikat tadi saya ingin sebut sedikit dalam masa terakhir ini. Perjuangan menubuhkan syarikat Islam dilakukan oleh Syekh Umar Caranoto bersama dengan murid-murid daripada Mekah, murid-murid daripada Syekh Ahmad Khatib Minangkawi, termasuklah Syekh Agus Salim. Mereka menubuhkan kesatuan yang kemudiannya menjadi perjuangan untuk menentang Belanda. Dan syarikat Islam ini ialah perjuangan parti kemudiannya, yang kemudian merebak ke tanah Melayu, dibawa ke Singapura, dan slogan mereka adalah Sabil Haq, Al-Muslimun Ikhwatun, Al-Mu'min Kabunian Yadu Ba'daha Ba'dah. Itulah perjuangan kita. Dan apabila ditubuhkan di Jawa, mendapat pertolongan yang besar daripada Belanda, khususnya oleh Senok Honji yang sangat musi syarikat ini, yang dibantu oleh Syekh Akil tadi yang sebutkan tadi, dan mereka telah berkembang melalui parti. Parti ini mereka sebut Parti Masyumi. Masyumi ialah untuk melaksanakan Islam di Indonesia. Tapi sayang apabila Parti Masyumi telah menang, parti pemimpinnya ditangkap, dan itulah nasib perjuangan Islam hari ini. Abdul Limbung membawa syarikat Islam ke tanah Melayu, diterbesarkan di Singapura, di Johor, di Selangor,
Barangkali tuan-tuan tidak sedar perjuangan satu masa kita, iaitu kita berjuang dengan syarikat Islam. Syarikat Islam ialah perjuangan kita. Yang sama dengan Jawa, kita tidak pernah dipisahkan oleh geografi. Kemudian sampai ke Perak, sampai ke Pelapinan, sampai ke Kelantan. Tapi sayang, diharamkan oleh British. Kita tubuhkan Hizbul Muslimin di tanah Melayu kita sebagai sambungan daripada syarikat Islam, dipimpin oleh pemimpin kita Syekh Abu Bakir dan juga oleh Baharudin Dr. Abdul Hilmi, yang telah menubuhkan Hizbul Muslimin sebagai lanjutan daripada syarikat Islam di Jawa, dan akhirnya dihapuskan oleh British. British mengharamkan Hizbul Muslimin, akhirnya kita terlepas parti Islam setanah Melayu. Inilah perjuangan yang datang daripada Osmaniyah, yang melalui Jawa dan sampai ke tanah Melayu. Dan inilah perjuangan sisa-sisa untuk dalam bentuk yang sangat lunak, iaitu melalui politik. Tuan-tuan semati, maka apabila kita lihat Hizbul Muslimin telah diharamkan oleh British, maka yang kita ada ialah parti Islam. Inilah yang satu-satunya sebagai warisan daripada ke Osmaniyah sampai ke Jawa, sampai ke tanah Melayu. Tetapi orang Islam, orang Melayu di Malaysia tidak melihat sebagai perjuangan inilah sebagai rantaian yang bersambung kepada kerajaan Osmaniyah yang masih ada di alam Melayu. Selain pada ini tidak ada lagi. Tuan-tuan yang saya hormati, tetapi sayang kita juga bercampur dengan gerakan reformasi yang dipimpin oleh Syekh Jamaluddin Afghani bersama dengan Syekh Muhammad Abduh, yang membawa satu istilah-istilah atau reformasi dalam agama yang disambung di negara kita oleh Syekh Tahir, Syekh Syed Syekh Al-Hadi bersama dengan Syekh Tajuddin yang sebagai tadi. Dan di sinilah kita lihat konflik yang berlaku negara kita. Maka perjuangan yang kemudiannya yang untuk meneruskan perjuangan di alam Melayu ini disambung oleh Kesatuan Muda Melayu. Dan tuan-tuan, inilah pejuang-pejuang yang masih lagi berjuang di Riau. Mereka masih lagi ingin menentang British secara berdepan. Tapi sayang, kebanyakan orang Melayu tidak bersama mereka. Dan akhirnya ketika kita menyambut kemerdekaan, maka yang berjuang tadi telah dipenjarakan, dibunuh oleh British dan dibuang negara. Kemudian British membentuk satu kumpulan yang tidak berjuang untuk menerima hadiah kemerdekaan. Itulah sejarah pahit negara kita. Pejuang-pejuang yang dibunuh, tuan-tuan, pejuang-pejuang kemerdekaan negara kita ialah mereka yang ditentang oleh British, yang ditangkap oleh British, yang dipenjara oleh British, yang dibunuh oleh British. Itu pejuang sebenarnya. Yang bersama British, yang menjadi magistrate British, yang menjadi tentera British, yang menjadi pekerja British, itulah taliban British. Dan tuan-tuan, mari kita kenal perjuangan Mak Kilau dilupakan ketika kita menyahut kemerdekaan, kita melawan kemerdekaan. Pejuang-pejuang ulama yang sebutkan tadi dilupakan, sebahagian mereka dipenjarakan. Dr. Baharudin Halimi dipenjarakan ketika kita melawankan kemerdekaan. Mereka yang berjuang telah dipenjarakan satu persatu. Yang tidak berjuang diberikan hak kemerdekaan. Itu nasib negara kita, tuan-tuan. Mari kita lihat sejarah. Apabila filem Mak Kilau ditayangkan, ini satu permulaan yang baik untuk kita melihat sejarah yang benar negara kita. Siapakah yang berjuang, siapakah yang menjadi tali barut, dan kita kenali. Kadang-kadang kita tersalah memilih hero negara kita. Dan ketika kita merdeka, ada orang tidak merdeka. Dan kita lihat berita yang dikeluarkan, berita seperti itu, Sultan Johor tidak ingin merdeka. Berita yang keluar dalam surat khabar selepas 1 April, 1 September, you will suffer if British go. Johor tidak nak merdeka. Siapa kata Johor nak merdeka? Johor tidak merdeka, Sultannya tidak merdeka, dan ini disiarkan dalam akhbar kita. Siapa kata orang Melayu nak merdeka? Bila orang Melayu nak merdeka, kita angkat seruan hidup Melayu. Kita kata merdeka, hidup Melayu. Dan tuan-tuan, akhirnya yang ingin merdeka memenangi ke atas orang yang hidup Melayu. Akhirnya kita merdeka dengan penuh syarat. Hari ini kita lihat tubuh negara kita yang barangkali saya sebut dalam kuliah lalu, yang digambarkan sebagai pejuang kita. Apakah ada situ Mak Kilau? Yang tuan-tuan lihat di tubuh negara kita, yang hero ialah yang hidup macam, bukan kita. Yang mati ialah yang hidup seperti kita. Di belakang ataupun di tubuh negara itu ditulisnya hero perjuangan negara, semuanya nama British dan nama tentera upahan. Dan yang ulama kita lah yang dibunuh
yang menjadikan sebagai musuh negara dan yang berjuang ialah mereka bersama British. Itulah yang digambarkan tubuh negara kita. Dan nama-nama hero di tubuh negara kita ialah semua nama British, dan tidak ada seorang pun yang pejuang Islam, Mak Kilau, Dato' Mahaman, tidak pernah dicatatkan British sebagai pejuang yang hakiki. Dan disinilah kita hidup secara terbalik, tuan-tuan. Saya tidak boleh pergi lagi, tuan-tuan, sebab masa agak lewat, sudah lewat, dan saya harus berhenti di sini. Saya minta maaf banyak-banyak atas yang saya sebutkan tadi. Saya pada mulanya ingin menunjukkan gambar-gambar, tapi sayang, kabel masjid ini harus ditukar selepas ini supaya dapat ditunjukkan dengan gambar yang lebih sempurna. Dan saya minta maaf, dan saya sudah ingat. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tasbih.